الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia dan mulia ini, bersama-sama kita memanjat syukur Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat, nikmat, riayah, inayah, kasih sayang daripadanya, dapat kita sama-sama ni i'tikaf dalam masjid kita ini dan sampai kita bermuzakarah. Dan sementara kita tunggu ustaz kita, maka insya-Allah saya ambil peluang sekitar 4-15 minit di pagi yang berbahagia ni untuk nak memenuhi ruangan majlis ilmi kita di pagi yang mulia, yang kita berada tetap kita pada setiap hari Rabu di pukul 10 pagi sampai ke 10.30 pagi. Ikhwah dan akhwat majlis ilmi yang berbahagia sekalian, di hari ini saya ingin nak memperkenalkan seorang sahabat Nabi, nak memperkenalkan seorang khalifah dalam Islam yang jarang kita dengar, iaitu khalifah yang kelima, namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz ni yang kita jarang dengar, yang mana Imam Sayyuti rahimahullah dia ambil Umar Abdul Aziz ni masuk dalam kitab dia, dalam kitab Tarikh Al-Khulafa. Imam As-Sayyuti rahimahullah ada masuk kata salah seorang ulama yang terkenal nama Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri dia bila kata Umar bin Abdul Aziz ini termasuk dari kalangan Khulafa Ar-Rashidin, di mana Sufyan As-Tsauri dalam fatwa dia kata Al-Khulafa'u khamsatun, Khulafa' tu 5 perkara, Khulafa Ar-Rashidin 5 orang. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni nama dianya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Dia ada kalangan khalifah yang soleh, Abu Hasan. Dia khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, di mana kelebihan Umar bin Abdul Aziz ni, salah seorang ulama Islam dia kata, qala Zaid bin Aslam, dia kata ma sallaitu wara al-iman ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata, yakni Umar bin Abdul Aziz wa huwa amiru al-Madinah. Zaid bin Aslam dia cerita, dia kata aku ni tak biasa dengar, aku tak biasa semaya di belakang imam seperti mana aku semaya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang serupa dengan semaya Nabi, iaitu semaya Umar bin Abdul Aziz. Di masa tu Umar bin Abdul Aziz dia jadi gubernur, jadi puan di Madinah. Semasa Sulaiman bin Abdul Malik jadi khalifah, maka Umar bin Abdul Aziz ni jadi gubernur di negeri Madinah. Dan gubernur negeri Islam ni dia jadi imam semaya. Setiap kali semaya, maka gubernur lah jadi imam di Madinah. Maka khalifah jadi imam di setiap khalifah. Ia pemimpin Islam di masa tu, ketua Islam tu, dia boleh ummun nas, boleh jadi imam semaya kepada manusia. Mikuk apa diceritakan pada Zaid, dia kata Umar bin Abdul Aziz ni dia semaya sempurna, semaya dia yatimur raqa' wa sujud raqa' dengan cara baik, sujud molek. Nah,
Kerana Umar bin Abdul Aziz ini, dia keturunan Umar ibn Khattab. Di mana ceritanya satu kali di zaman Umar ibn Khattab, Umar di khalifah ni. Umar ni di antara khalifah yang paling adil, yang sangat adil. Dan dia berjalan, di waktu malam dia berjalan, kita tengok rakyat dia. Siapakah dari kalangan rakyat yang susah, yang miskin dan gepot? Dia berjalan sendiri, Umar bin Khattab ni. Satu malam dia pergi berjalan, dia pergi berjumpa lah dengan sebuah rumah. Di mana sebuah rumah ni ada seorang anak perempuan dan ada seorang orang perempuan yang janda, yang bujang. Orang perempuan janda duk kecek lah dengan anak perempuan dia. Ibu apa janda tu dia kata, "Hei anak, mu tambahlah air dalam susu. Tambah air dalam susu ni belum fajar, belum bas subuh lah. Mu tambah air dalam susu ni. Mudah-mudah susu kita jadi banyak, kita jual pagi sak boleh laba banyak lah. Kena tercampur dengan air." Anak dia kata, "Tak leh ibu. Nanti Umar tahu." Dan Umar dah istihad dah, Umar dah perakat dah. Pia-pia campur air dengan susu ni, dia akan dena dan akan dera berbagai-bagai. Lalu anak dia kata, "Tak leh ibu, tak leh umi, tak leh mek. Nak pergi campur air dengan susu ni nanti Umar marah." Maka ibu dia jawab, "Oh, Umar mana nak tahu. Kita campur rumah kita ni, Umar duduk rumah dia ni. Semasa ni Umar duduk dengar di rumah tu." Maka seorang perempuan anak kepada orang bujang janda ni jawab dengan cukup hebat. Dia kata kena, in kana amirul mu'minin la yara, farabbu amiril mu'minin yara. Umar dengar kata ni, Umar menangis. Tubai air mata Umar bin Khattab ni. Perempuan tu kata, sekiranya Umar Amirul Mukminin tak nampak tengok benda hak kita dak buat, kita campur air dengan susu ni, tetapi Tuhan bagi Umar, bagi Amirul Mukminin, dia tengok. Umar dengar kata ini menangis. Lalu tu Umar pun kelik ke dalam rumah dia cepat-cepat. Maka Umar katalah kepada anak dia nama Asim. Puak kita kalau anak lelaki yang baru beranak nama tak ada ni, bolehlah tak anak kita nama Asim. Saya pun dah ada anak lelaki. Yang ketiga saya tak anak saya nama Asim. Mudah-mudahan berkat sebagai anak Umar ni. Umar tak anak Umar yang bernama Asim. Umar kelik berjumpa dengan anak dia. Umar kata kena, "Ya Asim, izhab ila baitu fulan wa tazawwaju bihadzal bint. Inni arjullah an yakhruja min salbiha man yakudal Arab wal Ajam." Nah, Umar kata, "Hei Asim, munggilah di rumah seorang perempuan ni dan berkahwinlah dengan anak tina seorang perempuan tu. Aku harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala keluar daripada selbinya, daripada benih tulang belakangnya, iaitu orang yang jadi ketua, yang boleh pimpin, boleh memimpin orang Arab dan orang Ajam." Umar haraplah tu. Maka anak dia pun muti, taat kepada apa yang disuruh oleh ayahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya Asim anak Umar berkahwinlah dengan seorang perempuan anak kepada janda yang Umar menangis dengan sebab ucapan dia. Maka duduklah tu. Maka akhirnya menikah di antara anak Umar ibn Khattab Asim dengan seorang anak perempuan janda tadi. Maka Allah melayarkan kepada mereka dengan seorang anak perempuan nama Laila. Anak di antara anak Umar dengan anak orang bujang tadi berkahwin sehingga dia dapat seorang anak perempuan nama Laila. Maka dok feralah sehingga besar. Akhirnya Laila ni berkahwin dengan seorang anak mulia, iaitu berkahwin dengan Abdul Aziz. Abdul Aziz ini orang anak pembesar daripada kerajaan Bani Umayyah. Berkahwinlah Laila dengan Abdul Aziz.
Maka akhirnya dapat seorang anak yang pertama namanya Umar. Maka itulah Umar ibnu Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni keturunan Umar ibnu Khattab. Daripada seorang suami, daripada seorang ayah yang bernama Asim, yang takwa, warak dan tawaduk, dengan seorang perempuan yang cukup beramanah dan tawakal, maka dapat anak seorang namanya Laila. Laila pula berkahwin sehingga dapat anak nama Umar. Maka Umar bin Abdul Aziz ini seorang anak dari keturunan Khalifah Umar ibn Khattab, dan hidup dia dalam keadaan Khalifah Bani Umayyah. Maka Umar bin Abdul Aziz ini seorang Allah didik dia, perasaan dia daripada keturunan yang baik. Dia suka belajar. Suka hidup di Madinah, belajar dengan ulama Madinah, belajar tafsir, belajar hadis dan belajar fiqh dan cara fatwa-fatwa ulama-ulama sahabat. Sehingga dia jadi seorang yang alim. Sehingga Imam Sayuti mari tulislah kitab dia, Umar Abdul Aziz bukan dia seorang qada alim sahaja, bahkan dia sampai kepada orang yang boleh petua hukum. Nah, akhirnya di masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik jadi khalifah, maka latihlah Umar Abdul Aziz jadi gubernur di negeri Madinah. Maka dia merintah Madinah dengan cukup adil, cukup bertanggungjawab dan cukup beramanah. Dia Sulaiman bin Abdul Malik ini dengan Umar Abdul Aziz ni sepupu. Nah, dia sepupu dua tu. Dan pula adik Sulaiman bin Abdul Aziz ni nama Sulaiman bin Abdul Malik ni nama Fatimah. Fatimah ni berkahwin dengan Umar Abdul Aziz. Jadi kalau kira lek tu jadi kakak ipar lah. Jadi antara kakak ipar dengan sepupu. Satu kali ni Sulaiman bin Abdul Malik ni Haji Umar bin Abdul Aziz pergi jalan, pergi tengok kehebatan tentera Bani Umayyah. Pergi jalan beratus ribu tentera yang berada di kamp tentera tu. Sulaiman bin Abdul Malik khalifah di masa tu bersama dengan Umar Abdul Aziz pergi jalan. Pergi tengok cukup hebat dengan kekuatan tentera Islam yang dipimpin oleh Khalifah Bani Umayyah di masa itu. Lalu Sulaiman berkata kepada Umar Abdul Aziz, "Maza tara ya Ibn Abdul Aziz? Apakah pendapatmu wahai anak Abdul Aziz? Munapaklah mana pendapatmu ni wahai Umar Abdul Aziz, wahai anak Abdul Aziz?" Lalu itulah Umar Abdul Aziz jawab katakan, "Arad dunya ta'kulu ba'duha ba'da wa anta ma'khuzun biha wa mas'ulun anha." Allah. Cukup. Jawab dia ni cukup tawaduk. Kerana orang yang tawakal Umar Abdul Aziz ni. Tawakal dan tawaduk. Dia kata, aku tengok dunia ni tengah-tengah duk makan, setengah mereka itu akan setengah yang lain. Berarti dunia ni pakai duk bergila makan pergi mari. Makan setengah mereka itu, setengah ni makan, ni pakai duk bergila makan pergi mari dunia tu. Wa anta ma'khuzun biha, dan kamu wahai khalifah bertanggungjawab di atas mereka itu. Wa mas'ulun anha, dan kamu dipersoalkan daripadanya. Tenteramu yang banyak juga hebat, dan di sana ada orang miskin yang tidak ada makanan yang susah. Kamu akan bertanggungjawab dan akan dipersoalkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah tunduk. Khalifah ni waris keluarga dia, dan Sulaiman bin Abdul Malik sangat kasih kepada Umar Abdul Aziz. Nah, maka Sulaiman kata, Umar Abdul Aziz, mu tak ada berasa heran kena. Tak ada berasa pelik kena tengok tentera Islam ni. Dia kata, qala bal a'jab ma a'jabu man arafa ad-dunya fa'asahu wa arafa asy-syaitan fa'atba'ahu wa arafa ad-dunya farakkinahu ilaiha Sulaiman Abdul Aziz kata, mu tak ada rasa pelik, tak ada rasa kagum dengan kemuliaan tentera Islam yang banyak,
pembuka Islam nak negeri yang banyak. Mu tak nak wasa kagum kena wahai Umar Abdul Aziz. Umar jawab dia. Aku berasa pelik gitu tengok keadaan orang Islam dah hari ni. Pelik kan? Aku rasa pelik orang yang kenal Allah, yang mengetahui semua pemberian ini dari Allah. Ia kenal Allah, fa'asahu, kemudian dia berakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kenal Tuhan beri rezeki, Tuhan beri mulia dan jadi dia daripada setitik air mani. Tapi bila dia kenal Allah, fa'asahu, dia berakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni aku berasa pelik tengok manusia ni. Wa arafa syaitan fa'atba'ahu. Dia kenal syaitan, kenal syaitan, kenal iblis, jahat dia ni. Bapak kita dalam syurga dengan usaha dia terpaksa kena keluar dari syurga. Kenal perangai iblis. Tapi duk turut iblis, duk turut syaitan fa'atba'ahu. Dan manusia kenal dunia. Tapi hati duk cenderung pada dunia situ. Khalifah pun senyap dia buat tak boleh. Nah. Ini nak kata keadaan seorang pemimpin Islam cukup tawaduk dan tawakal. Berani berkata kemah kebenaran di depan sultan. Satu hari Sulaiman bin Abdul Malik ni sakit. Khalifah di masa itu. Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur di Madinah. Apabila Khalifah ni sakit kau sehari kau berat bersangat tak. Maka apabila dia sakit, terpaksalah dia panggil seorang gubernur dia, seorang menteri dia, seorang rong dia tu yang dia paling harap sekali, namanya Raja Ibnu Haywah. Raja Ibnu Haywah ni merupa penasihat, merupa menteri dia yang kerajaan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik paling kasih, paling harap dan paling siqah kepada Raja Ibnu Haywah. Maka panggil Raja bermasuklah pada Khalifah. Semasa Raja masuk tu, Khalifah tengah duk mikir. Dia tangan dia tak dua gini. Dia duk fikir, gopo ni duk fikir. Nah. Lalu tu Raja tanya, wahai Khalifah, apakah kejadian mu tak tangan di pipi duk fikir ni? Maka aku duk fikir ni, kalau di zaman Khalifah Abu Bakar, Al-Gladi As-Siddiq, Umar Al-Faruq, begitu juga Muawiyah Haliman. Kepada aku ni orang nak gelar gopo aku ni? Adakah aku kebaikan aku ni ada kedak terhadap umat Muhammad ni? Ni Khalifah duk fikir. Tak kesalahan dia. Dan pula lepas aku mati ni piyo nak ngatik di Khalifah. Nak bawa risalah Islam berterusan. Maka dia kata, kalau aku latih anakku ni lah mana? Raja kata, anakmu hak seorang tu tak ada. Hak seorang lagi, budak lagi. Orang yang nak bawa amanah khilafah ni payah, berat. Berat dalam pimpin ummah. Dan berat dalam nak jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan muhkamah kerajaan Allah di hari akhirat nanti. Lalu tu Raja kata, aku ni ada satu nak pengesyorkan ya kamu. Dia kata, mimma yahfizuka min fi qabrika wa yashfa'uka fi akhraka in taraka lil muslimin khalifat adlin. Aku ni ada satu nak show pada kamu, orang yang boleh menjagakan kamu semasa untuk dalam kubur, dan orang ni yang boleh mensyafaatkan kamu semasa hari akhirat kamu. Sekiranya kalau mu tinggal hak khalifah, hak orang Islam ni mengganti kepada seorang khalifah yang paling adil. Maka Sulaiman tanya, piyo khalifah yang selepasku ni kalau aku latih dia seorang yang adil? Maka Raja Ibnu Haywah kata, Umar Abdul Aziz. Maka Sulaiman pun bersetuju. Sulaiman kata, hei Ibnu Haywah, hei Raja Ibnu Haywah, mungkin ambil kertas dan ambil kalam pada aku ni, aku nak tulis. Dan aku nak suruh semua menteri-menteri ku ni dan semua gubernur-gubernur ku ni mari bai'ah kepada khalifah yang lagi akan datang yang bernama disebut oleh kertas ni. Maka Raja pun ambil lah kertas tu. Maka dia tulislah. Maka di dalam kitab tu, dalam kertas dia tu, dia latih
Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah lepas dia. Dan dia panggil semua gamna-gamna dia. Panggil menteri-menteri dia dan penasihat dia. Suruh mereka ni bai'ah. Santayabang supah setia. Supaya latih setuju di atas pelantikan khalifah. Lepas dia ni mengikut nama yang ada dalam kitab ni. Tapi nama tu iaitu setelah dia mati. Baru boleh buka. Maka bersetujulah dengan apa dikehendaki oleh khalifah. Nah, maka akhirnya apabila Sulaiman tu mati, maka semua orang-orang Islam pakat tunggu di masjid khalifah. Maka Raja' bin Haywah ni pun panggil semua. Di masa tu Umar bin Abdul Aziz ada juga. Lalu tu Raja' bin Haywah ni sebagai penasihat kepada Sulaiman, dia bangun depan. Maka lepas dia kata Assalamualaikum, dia puji Allah Ta'ala. Dia kata, wahai Umar Abdul Aziz, kum, munglah sebagai khalifah. Maka dia baca lah wasiat Sulaiman Abdul Malik. Maka orang pun bersetuju. Apabila dia lah sudah tu, Umar Abdul Aziz tu bermata teriak, tak saya jadi khalifah. Kita tengok dia katalah mana. Umar Abdul Aziz, apabila dia dilantik jadi khalifah, dia kata gana. Dia kata, ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya jawatan ini yang diberi kepadaku ini tanpa bermusyarat denganku. Khalifah, dilantik khalifah kepada diriku ni, Sulaiman bin Abdul Malik tak ada mari syarat dengan aku sekali. Dan tanpa aku pernah memintanya, dan aku tak nak biasa minta nak jadi khalifah. Dan tanpa pernah bermusyarat dengan kamu sekalian. Dan Sulaiman bin Abdul Malik pun tak ada juga bersyarat dengan kamu sekalian, tak latih aku dia khalifah. Dengan itu sesungguhnya aku di hari ini, aku nak cabut bai'ah dan aku nak serah pada kamu semua latih khalifah. Aku dah jadi. Nak cabut bai'ah aku lepas dah tu. Maka umat semua pakat bangun. Ya khalifah, kami bersetuju di atas apa dilatih oleh Sulaiman Abdul Malik. Maka terpaksalah Umar Abdul Aziz sanggup dan jadi khalifah. Nah, apa lepas tu dia bangun. Dia kata kena. Lepas bersetuju kata Umar Abdul Aziz dia khalifah, walau dia nak tak say Umar bersetuju di atas dia, maka dia bangun. Nah, tengok Umar Abdul Aziz khosak sungguh. Inilah tidak heran ulama bila dia khulafaur rasyidin yang kelima. Kalau kita apabila orang latih jadi ketua, kita ucap selalu dah. Terima kasih ibu bapa pilih saya tu, alhamdulillah tu hak kita. Tapi Umar dah. Umar takut. Umar tu takut dia kena tanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kelik di rumah dia. Dia duduk pegang dua pipi dia, lalu isteri dia tanya, "Ya Amirul Mukminin, apa yang menyusahkan hatimu ni?" Dia kata, bagaimana aku tak susah sedangkan di sana banyak anak-anak dara, banyak orang-orang bujang yang pera anak dia dan dia tidak ada makan yang nak makan. Dan di akhirat Isra' mereka ini akan berhujah dengan Allah Subhanahu wa taala di atas kesalahanku. Sedangkan Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Hak ni aku takut. Sebab Nabi bersama Muhammad di akhirat Isra' ni bersama dengan ummah. Satu kali lepas dia cara haji nazah Sulaiman Abdul Malik, Umar Abdul Aziz jadi pergi tanah, pergi buh leli, dia kelik rumah dia. Lepas latih dia khalifah, dia kelik rumah dia. Nah, dia kelik rumah dia. Apabila dia kelik di rumah dia ni, anak dia umur 13 tahun, setengah 14 tahun, setengah 15 tahun. Anak teh ayah tak fikir apa ni. Lalu lah Umar Abdul Aziz kata, wahai anakku, ayah ni letih, sibuk. Kerana baru sudah mari buat jurusan haji nazah Sulaiman Abdul Malik. Dan sekarang lah ni ayah nak berehat untuk nak tunggu solat zuhur. Apabila solat zuhur ni, ayah kena pergi semaya, pimpin umat di atas asas ayah jadi khalifah Amirul Mukminin. Lalu anak dia kata, anak kata, ya Amirul Mukminin, siapakah yang menjaminkan umur ayah nak sampai di waktu zuhur? Pia yang boleh jamin umur ayah nak sampai di waktu zuhur. Sedangkan ayah belum menyelesaikan satu masalah tentang harta orang kena zalim dia apa.
Ayah tak boleh tidur. Ayah kena selesaikan harta yang dirapah oleh khalifah sebelum ayah harta Ghazal lagi. Umar Abdul Aziz bangun tidur. Tak boleh, bangun. Dia bangun, dia panggil anak dia mari. Nah, panggil anak dia mari. Dia panggil anak dia mari katakan nah. Nah, subhanallah. Panggil anak dia mari, dia panggil anak dia, dia kucuk. Ditelah dua mata ni. Kucuk sini sambil dia berkata kena. Ni Umar Abdul Aziz ni. Alhamdulillah allazi akhraja min sulbi man yu'inuni ala dini. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang mengeluarkan daripada sulbiku ni mereka yang membantukan aku dalam agamaku. Kucuk anak dia. Lepas tu lagi lalu dah. Tak ada berehat dak. Hari mula-mula lah tengok khalifah. Lepas pengurus teh Haji Nazah Sulaiman bin Abdul Malik duk tunggu nak sembahyang Zuhur, dia pergi berjalan dah. Dia pergi tunai perintah khalifah. Kalau takut tanggungjawab daripada anak soleh yang nasihat kepada dia. Allah, banyak lagi cerita-cerita ni. Nah. Umar Abdul Aziz di masa dia di khalifah ni 2 tahun 5 bulan. Tak ada orang miskin dalam kerajaan dia. Nah, 2 tahun 5 bulan 5 hari dia di khalifah. Harta zakat ni tak tahu nak wipi ya zakat ni. Maka terpaksa mesyuarat ulama di hari itu tu. Boleh pia nak berkahwin yang beranjak tak ada, ambil duit ni buat nikah. Nah, kalau ada masa kita ada ni alhamdulillah lah. Boleh banyak orang bakat nikah pula ni. Kita tengok seorang khalifah yang miskin tapi rakyat seni. Tak sama di zaman pemimpin-pemimpin Islam hari ni. Pemimpin Islam cukup mewah dan adil. Cukup mewah dan melampau. Tapi rakyat miskin. Di Mesir rakyat duk tak kubur di Mesir. Di Inggeris ada kubur anjing. Di negeri Sia ada hospital untuk anjing. Hospital untuk anjing. Di Inggeris ada kubur anjing. Di Mesir orang Islam duk tak kubur tempat nak duk tak ada. Maka sekali dengan anjing ni tak. Keadaan umat Islam pemimpin cukup kaya dan mewah. Tapi Umar Abdul Aziz khalifah yang miskin tapi rakyat seni. Di waktu yang sakit nak mati ni ada orang mari tanya. Orang tanya, "Hei khalifah, mau wasiat ke apa?" Kata. Umar Abdul Aziz kata, "Aku tak ada kena wasiat apa sebab harta aku tak ada." Tak ada harta. Orang tanya kepada isteri dia, "Hei isteri nama Fatimah. Apa mu tak saling gatik baju khalifah tu?" Dia kata, "Bagaimana aku nak saling baju khalifah? Kerana khalifah hanya mempunyai baju hanya selah saja. Baju tu dia kerja, dia sakit, ismayat tu." Umar Abdul Aziz dari keturunan yang kaya, dia ada anak 8 orang anak dia. Anak 8 orang. Dia panggil anak dia, "Hei anakku semua," dia kata, "Ayah ni sakit nak mati lah ni. Ayah ni tidak ada ma taraktu lakum malan wa amwala walakin taraktu lakumullahul wahidul ahad." Lepas tu dia baca, "Inna waliyallah allazi yatawallas salihin." Umar Abdul Aziz kata, "Wahai anakku, sesungguhnya ayah ni sakit nak mati dah. Dan ayah tidak taruh sedikit pun harta pada kamu. Tetapi Allah taruh pada ayah taruh pada kamu ni Allah al-wahidul ahad as-samadul lam yalid. Tuhan yang maha satu dan maha tunggal. Dan dia tepat kita as-samad, tepat kita tumpu." Dan lepas tu berapa hari dia mati. Maka anak Umar bin Abdul Aziz ni selepas habis khalifah Bani Umayyah dan Bani Umayyah ni, maka anak dia min aghnan nas, terdiri daripada orang yang paling kaya. Karena Umar bin Aziz dia yakin dengan ayat Allah dan dia baca ayat ni, "Inna waliyallah allazi yatawallas salihin." Sesungguhnya wali aku ni, yang bercara aku ni Allah, dan Allah tetap akan bagi cara kepada orang yang saleh. Inna waliyallah allazi yatawallas salihin. Dan Tuhan akan cara, akan mari duk dulai kepada orang saleh.
Umar Abdul Aziz dia tahu, dia kata pada gubernur dia, kalau aku nak hipun harta banyak, aku boleh hipun harta banyak. Dia panggil anak dia, kata, hei anak, kalau ayah nak hipun harta banyak, nak beri anak kaya, Allah, ayah boleh buat. Tetapi ayah pilih syurga daripada neraka. Ayah hipun adalah hipun harta negara, bukan harta ayah. Dan ayah akan masuk neraka. Oleh itu ayah pilih syurga. Dan ayah, kalaulah ayah pilih harta beri kepada anak, sekiranya bukan anak soleh, maka anak menggunakan harta itu pula adalah yang menyakiti ayah dalam kubur. Sekiranya kalaulah anak itu soleh, tak perlu ayah taruh harta banyak, kerana anak itu ada Allah, dan Allah yang akan membicara kepada hamba-hamba yang saleh. Kerana bumi ini Allah beri kepada orang yang saleh. Inna waliyallah allazi yatawalla salihin. Itulah sejarah Umar Abdul Aziz, dan insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Nurdin kita pula. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi